Assalamualaikum, saya Nur Azwar Safina binti Yusri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Serating. Saya mewakili tingkatan 4 ingin membuat penerangan mengenai Akta Dadah Berbahaya 1952 / Akta 234. Tindakan sekadar suka-suka cuba mengambil pi kuda untuk menghilangkan bosan semasa masih bersekolah membawa padah kepada seorang remaja apabila dia akhirnya ketagih bahan terlarang tersebut. Remaja berusia 19 tahun itu mendedahkan dia mula mengambil pil kuda sejak tingkatan 4. Saya sudah 3 kali dicekup anggota penguatkuasa agensi anti dadah kebangsaan AADK Kelantan kerana ketagih pil kuda kira-kira tahun 2017. Pada peringkat awal, saya ambil sebiji pil kuda untuk tempoh sebulan selepas terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan yang terjebak dengan dadah itu, kata remaja tersebut. Beliau berkata demikian kepada media ketika berada dalam tahanan di lokap dihadiri AADK Pasir Mas dalam sesi yang turut dihadiri pengarah AADK Kelantan Rohayu Ahmad. Menurutnya, akibat ketagih pil kuda, dia mengambil sebiji hingga 2 biji dadah itu dalam tempoh seminggu berbanding sebiji sebelum ini. Walaupun mengambil dalam kuantiti yang sedikit, namun ketagihan terhadap pil kuda masih belum reda. Saya memperolehi bekalan itu daripada rakan sekampung dengan harga RM10 sebiji. Ibu bapa saya tahu saya ambil pil kuda sejak sekolah lagi, kata remaja tersebut. Katanya dia tidak tidur selama 4 hari kerana kesan sampingan pil kuda membuatkannya bertenaga untuk melakukan kerja-kerja sebagai mekanik. Selepas kehabisan tenaga, kesan daripada pengambilan pil kuda itu ia boleh menyebabkan badan menjadi lemah dan kebanyakan masa dihabiskan dengan tidur. Remaja itu menyesali perbuatannya dan turut menasihatkan rakan-rakan agar tidak mengambil pil kuda kerana ia boleh merosakkan masa depan. Akta 234 suatu akta bagi membuat peruntukan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengeksportan, pengimportan, penghilangan, penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berbahaya tertentu yang lain. Awal pengeksportan, pengimportan, penghilangan, penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berbahaya tertentu yang lain. Membuat peruntukan khas berhubung dengan bidang kuasa mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan yang tertakluk di bawahnya dan pembicaraan mahkamah dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Bagi jenis-jenis kesalahan dan kesan-kesan kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 / Akta 234, yang pertama ialah jika seseorang itu didapati positif dadah, dia akan dikenakan penjara selama 6 bulan atau denda sebanyak RM3,000. Manakala bagi orang yang memasukkan dadah ke dalam badan atau memiliki dadah, dia akan dikenakan penjara 12 bulan di bawah Seksyen 15/1 Akta Dadah Berbahaya 1952 / Akta 234. Kemudian bagi seseorang yang memiliki dadah sebanyak 100 biji tetapi tidak positif dan mengedar dadah tersebut, dia akan didakwa di bawah Seksyen 39/A atau Seksyen 39/B, iaitu boleh membawa ke hukuman gantung sampai mati, sebat dan penjara. Seseorang itu akan didakwa di bawah Seksyen 39C apabila seseorang itu mengambil pil kuda melebihi 3 kali, dia akan mendapat hukuman di penjara dan disebat. Akhir sekali, bagi cara pencegahan yang paling penting mengurangkan permintaan terhadap dadah. Contohnya, kita haruslah menangkap penagih-penagih yang tegar. Jadi, bila kurangnya penagih, maka kurangnya permintaan terhadap dadah. Hukuman ini tidak boleh dijamin. Jadi Seksyen 39C iaitu penjara dan sebat turut dikenai sebagai langkah-langkah pencegahan khas LLPK bagi mereka penagih tegar. Sekian, terima kasih.